ಸುಮ್ಮನೆ Assalamualaikum. Apa khabar semua kawan-kawan? Jaya saya kabar baik kan. setting sikit. Okey, boleh dengar video, dengar audio. Boleh. Boleh. Ya. Share ke dekat dalam VIP. Kita tak payah share lah kat Facebook, kita eksklusif kita je lah. Okay, for now kita punya participant ni kita ada lebih kurang dalam 7 orang lah, tak apa. Cuma siapa yang ada mikrofon boleh, kalau tak guna tolong mute lah. Kita tak nak ada gangguan bisik-bisik. Kalau tak boleh saya akan tolong mute-kan dulu. Lepas tu siapa yang nak tanya soalan ke apa ke boleh unmute mikrofon lepas tu tanya, okey? Jangan tak unmute mikrofon lepas tu tanya, saya tak dengar. Okay, for now saya ada berapa soalan ya? 1, 2, 3. Dalam lebih kurang dalam 11 soalan sajalah. Okay, tak ada masalah, saya akan cuba jawab semua. Kalau ada soalan boleh post dekat tu ya, dekat dalam link Google form tu. Klik, lepas tu submit je soalan apa-apa, saya cuba jawab lah. Okay, sesi kita ni lebih kurang dalam 30 minit ke 45 minit sajalah. Sebab saya tak sempat semayang lagi tadi. So, okay. Hai. Kita dah ada berapa members ni? 11. Oh, Syah. Tak dengar. Syah boleh dengar ke? Siapa yang boleh dengar, siapa tak boleh dengar tolong komen sikit. Okay, Mazlan boleh dengar. So kita check balik, maybe ada kat
Syah lah kot. Tak dengar. Boleh maybe try log out lepas tu login balik ke? Grup ni tak ada ni kita tak ada waiting room. So memang open sajalah, hopefully orang tak share dengan orang lain supaya kita boleh fokus dalam team kita sajalah. Lupuk dulu. Lupuk. Ada tak banyak soalan ni, so boleh submit dekat dalam kita punya form. Terima kasih. Terima kasih. Share saya punya screen lah. Orang tak dapat link tu ke? Tolak bang. Nah. Eh. Link ke? Okay. Alright, so kita mula je lah. Kita punya gang ada lebih kurang 25 orang, cukup lah kot. Okay. Biar saya mute kan semua orang Okay, sorry gang, saya mute kan dulu. Nanti siapa nak tanya soalan boleh unmute Saya bagi kebenaran untuk unmute. Orang boleh unmute sendiri. Okay. So ni macam yang korang tahu, saya punya nampak saya punya screen Okay. So ni saya punya screen untuk saya punya trading lah. Biasanya saya set up macam ni lah, pakai dekat trading view. Kita ada 3 bulan, lepas tu ni daily sebenarnya. Okay lah, daily. Sorry, sekejap. Setting 2 dulu. Betul lah. Okay. So setting yang macam ni hanya untuk account Pro Plus dan ke atas lah, sebab Pro Plus dia boleh lebih pada 2 lah. Pro Plus saya rasanya dia boleh sampai 4 kot. Okay. So daily, yang mana daily apalah. Ni saya tukar 30 minit lah. Biasanya saya akan buat macam ni lah. Okay. So 3 bulan, 1 hari, 30 minit dengan 3 bulan ni kita nak check quarter reports lah. Basically kita nak tengok earnings per share dia. Every 3 bulan ada quarter kan, ada quarter report. So setiap kali dia keluar report tu dia akan reflect lah dekat saya punya EPS kat bawah ni. Jadi bila saya tengok quarter positif tu, kita boleh tengok previous quarter dia macam mana semua tu. So boleh gauge company tu okey ke tak It's not the only indicator untuk
pastikan suitability of the company untuk investing. Tapi itu juga akan apa, dia macam salah satu tools lah yang kita boleh guna setakat nak buat decision yang cepat kan. Okay. So yep. Okay, so sekarang saya ambil soalan dulu lah. Baca soalan dulu. Soalan yang pertama. Mana dah soalan tadi? Oh ni dia. Soalnya ada kawan-kawan tanya. Cuba tadi kawan tanya tak ada nama ni. Semua orang tanya semua tak ada nama. Tak apalah. Yang tanya ni saya cuba buat pembelian tapi tak dapat pada order status keluar error, order rejected by exchange. So ini saya dah jawab dalam group. Saya dah jawab tadi dalam group. Ni soalan ni yang awal-awal tadi ni soalan daripada group VIP bulan Disember. Okay. So maybe ni dia tak biasa lagi. Jadi dia tanya apa puncanya. So dia ada dua punca. Salah yang pertama sekali sebab dia akaun dia akaun Islamik, lepas tu dia nak beli akaun syariah, dia nak beli akaun non syariah. Okey, Ahmad Syah tanya, ya skrin yang saya tunjuk sekarang ni 24 inci. Jadi dia tanya akaun syariah ataupun akaun Islamik nak beli kaunter non syariah. So dia akan order tu akan reject sebab dia dia tidak benarkan untuk beli kaunter-kaunter yang non syariah. Itu satu. Saya tak tahu konteks apa sebenarnya soalan ni. Tapi dia kata dia cuba buat pembelian lepas tu rejected. Lepas tu condition nombor 2, kita order key in order pada pukul 4.50. Kita key in order masa tu 4.50, masa tu dah trading at last punya price. So katalah harga trading at last tu 45 sen. Kita lepas tu harga 45 sen tu duduk dekat buyer. Okey. Jadi kalau kita nak beli juga harga 46 lah contohnya, next price katalah 46 lah. Kalau kita key in order kita pada harga 46 sen, memang order tu akan reject sebab trading at last price ialah 45. So kita kena tunggu beratur beli kat 45 tu. Okay. So tu dua ya sebab yang saya boleh fikir sekarang ni sebab apa order rejected by exchange. Okay. Lepas tu dia tanya, dia kata adakah puncanya sebab dia berlaku sebab dia buat pembelian banyak lah, beli jual ataupun dia beli lepas tu dia queue order tak dapat sebab harga terus naik kan. Jadi dia tanya sebab tu ke, dia kata tak, bukan sebab tu lah. Okay, so itu kalau ada order yang key in yang macam tu banyak kali in out yang cancel, key in order cancel, dia tak ada masalah sebenarnya kalau kita jujur. Tapi kalau yang key in order lepas tu cancel, key in lagi cancel sebab nak manipulate the market, nak manipulate the buy and sell queue tu, yang tu salah lah. Okay, dan tugas kita sebagai advisor untuk cari untuk filter dan report transaction yang suspicious macam ni lah. Okay. Jadi kalau tak berniat nak buat macam tu ataupun lot kecil-kecil ke apa ke, tak ada efek dekat market, dan okey je, tak ada masalah. Biasalah kita key in order tak dapat, lepas tu kita nak key in next price kan. Benda tu biasa. Okay. Soalan seterusnya, berapa unit saham yang patut dibeli agar dapat profit yang selesa bagi target 2 bit untuk BTST? Okay, minimum untuk kita beli, kalau akaun ini saya cerita pasal akaun M+. Okay, akaun M+, dia bagi brokerage rate yang paling murah 0.08% ataupun minimum RM8. Okay, 0.08 ataupun minimum RM8. Jadi kita nak senang kira, kita beli harga 10 contract value RM10,000 tu, kita kena charge minimum RM8. Kalau kita beli bawah pun kita kena charge minimum lah. Above RM10,000 kita akan kena 0.08 tu lah. Kalau macam contohnya kita beli RM20,000, kita akan kena RM16 brokerage. Macam tu. Okay. Jadi ni kalau M+. Kalau broker lain dia depends lah charges dia macam mana. Kalau M+ kan kalau kita beli 100 lot, okay, minimum saya recommend kita beli 100 lot, dia naik je 1 bit, kita dah cover all the cost. So sekali lagi saya katakan, kita dah cover all the cost kalau kita beli 100 unit minimum ataupun 1 lot lah. Bukan 1 lot. 100 unit. 100 lot. Beli 100 lot 10,000 unit. So kalau counter tu harga 40 sen, kita beli 100 lot RM4,000 lah. Okay. So naik 1 bit kita dah cover cost. Bits yang seterusnya ialah korang punya profits.
Okay. Kalau beli kurang daripada tu kena dia ada special calculation lah, korang kena kira sendiri lah berapa brokerage cost dengan unit korang beli tu. Lepas tu baru tahu berapa bit baru break even. Okay. So brokerage cost bukan setakat brokerage saja. Brokerage tu dia sebenarnya brokerage ni kecil je, 0.08 ataupun RM8. Tapi yang mahal sebenarnya kalau kita beli katalah contract value kita RM10,000. Okay. Kalau brokerage kita tu kena RM8 je, tapi stamp duty kita akan kena RM11. So stamp duty ni lagi mahal. Lepas tu ada lagi GST, STR, Sales and Service Tax ataupun SST. Dengan clearing fee. Clearing fee ni selalu tak banyak lah, 0.03%. Jadi yang stamp duty ni lagi banyak. So kalau stamp duty ni ada setengah kaunter dia excluded ataupun dia exempted from stamp duty, dan kita tak payah bayar lah stamp duty tu. Dia ada satu list counter sampai 2021 rasanya counter-counter yang small and medium cap counters yang dia excludekan daripada stamp duty. So itu kalau korang ambil yang tu dan tak payah bayar stamp duty. Jadi tinggal nak kena bayar brokerage sajalah. Ni untuk menggalakkan retail trading participant. Okay. So just to close, kurang-kurang 10,000 untuk offset to brokerage fee lah, kan RM8. Iya. Okay. First bit cover all your cost. Okay. So kalau beli counter harga RM1, dia naik RM1.01 cover the cost. RM1.02 and above is your profits. Okay. Kalau broker lain sometimes kena break even sampai 5 bit dulu baru break even. Kalau kau beli harga RM1, 105 tu baru break even, 106 dan ke atas tu baru profit. So kena guna calculator, cari korang punya break even sendiri kalau guna broker yang selain daripada M+. Okay. Boleh ajarkan cara untuk tengok gun dengan tick chart untuk intraday. Yang ni panjang cerita ni. Tapi secara pendeknya kita ada ni ni saya letak dekat belakang handphone saya sebab saya trade kat sini. Key in order ataupun jumpa tengok dekat platform apa yang bagus, lepas tu saya key in order dekat handphone. So key in order dekat handphone ni kita tengoklah mana resistance dengan support level. Lepas tu saya plan my trade based on this. So most of the time lah. Okay. Jadi gun square of 9 ni dia ada line biru dengan merah ni kan. So yang merah ni kita consider dia resistance level yang resistance ataupun support level yang kuat. Kalau yang biru ni resistance dengan resistance dengan support yang kurang kuat. Okay, macam tu. Kita pakai dua tu je lah. Okay. So yang ni sebenarnya bukannya kita nak kata dia sebagai resistance ataupun support tau. Okay, ini pada saya lah sebenarnya it's a trading plan. Maknanya entry dekat mana kau nak buat, exit dekat mana. Lepas tu kebetulan sebab ramai orang guna benda ni, gun square of 9 ni. Jadi kita boleh tengok market kita agak mengikut level-level ni semua. Okay, tapi tak semestinya. Lagi kalau ramai orang pakai ni, kena konsisten pakai, ramai pakai ni, maknanya ada possibility dia akan terus valid lah. Okay. So dekat line merah biru tu kita punya support and resistance. Jadi price kita beli dekat area support, lepas tu jual dekat area resistance macam tu. Ada orang tak nampak screen. Amam tak nampak screen Oil and gas ni mulakan gerakan ni ke ya. Saiz 24 inci betul. Okay Syah. Tak adalah rahsia besar pun sebab saya suka buat decision laju. Kalau letak gas square of 9 dalam handphone, lambat kau nak kena tengok unless kau hafal lah. Yang paling cepat sekali hafal. So kalau letak dalam phone nak kena tutup handphone tu dulu, tutup apps tu dulu, buka gun square of 9, cari, jumpa, lepas tu baru buka balik apps, lepas tu baru nak key in order dah benda tu dah naik. Jadi saya prefer benda yang cepat lah macam ni. Okay. So letak ni, kita pusing macam ni tengok, lepas tu pusing tengok data, pusing balik terus key in order. Okay. Ataupun letaklah macam chart dekat depan kita ke, macam saya ada satu lagi chart
Square of 9 kat tepi ni, lepas tu dekat office pun ada kat sebelah kanan saya juga. Dia bagi dia accessible. Lepas tu satu masa dulu saya pernah buat ada sekuping kad pun saya bawa juga kad tu kat mana-mana dululah sebelum saya letak dekat handphone ni. Jadi kalau macam ni saya rasa lebih senang dan lebih laju lah. Dulu saya letak dalam wallet, still nak kena capai wallet, nak kena keluarkan, tengok juga. Okay. So okay, betul. Gam Square 9 itulah. Untuk intraday tu kita yang detail sebenarnya saya ada ajar lah, sebab benda ni akan makan masa sebenarnya untuk belajar Gam Square 9 dengan nak guna untuk intraday tu. Dan yang ni biasanya saya ajar dalam dan intermediate level. So nak join intermediate tu pun korang kena mahir basic dulu, sebab saya dah ada beberapa student yang join level intermediate tapi tak faham market structure, tak faham trend, tak faham support and resistance, memang blur. Saya pun macam mana memang proses dia nak mengajar tu agak slow jugalah untuk intermediate. Sepatutnya intermediate memang kita fly saja tu, lepas tu kita banyak fokus buat tengok exercise dan tengok real life example. Okay, jadi siapa yang nak join intermediate, make sure korang kena mahir dulu yang basic. Yang basic kena market structure, okay, uptrend, downtrend, macam mana nak kenal benda tu. Lepas tu kena mahir tengok trend dari segi guna indicator moving average ke apa ke. Dan trading plan ni mesti korang dah mahir dah. Trading plan ni mesti kena mahir dulu. Maknanya dah tahu exit kat mana, entry kat mana semua tu. Lepas tu baru saja intermediate ni actually kita refine saja teknik tu. Okay. Kalau dah ada pengalaman nak trade, dah trade kan, okey lah, saya boleh consider untuk masuk intermediate. Bukan saya tak nak bagi, saya takut orang tertinggal ataupun masuk-masuk blur. Jadi kebanyakan orang memang dia ajar kelas basic tu memang basic lah macam mana nak trade. Siapalah conteng skrin aku ni? Siapa yang nakal ni conteng skrin aku ni? Ni. Tak apa. Okay, so siapa yang nak join, biasanya orang akan ajar basic tu, memang basic lah. Cara nak beli, cara nak jual, cara nak buka platform saham tu apa semua tu. Jadi untuk saya punya session memang saya tak ajar benda tu. Dan benda tu sebenarnya saya cover dalam ada satu video saya buat platform familiarization. Macam mana nak tengok counter, nak guna, macam mana nak tekan buy and sell, nak deposit semua tu, memang kita dah ada video tu dekat YouTube. So korang boleh tengok tu. Lepas tu dalam beginner punya session tu, BSTC yang kita akan buat 5 hari bulan 12 nanti, kita akan cover sikit bahagian tu dalam lebih kurang dalam 2 jam pagi. Lepas pada tu sejam setengah kita akan fokus pada fundamental analysis. Kita nak cari counter-counter yang bagus. So kita fokus dulu fundamental, macam mana kita tengok counter yang bagus. Macam saya tunjuk example tadi tu, kita guna kita buat penilaian dari segi earnings per share dia. Jadi kalau earnings per share dia positif, at least counter tu sebelah kaki dah kita consider bagus. Okay, belum macam total bagus lagi, tapi sebelah kaki dah kira bagus. Okey lah, maknanya counter tu, company tu okey. Lepas tu petang tu baru kita akan fokus technical. Kita belajarlah trading system, trend, support and resistance lah, macam-macam lah kita akan belajar benda-benda yang tu. Okay, so kita akan cover yang tu. Jadi siapa yang student yang masuk yang tu mulai bulan 12 ni, kita punya keahlian saya bagi 6 bulan dalam grup VIP resident. So maknanya lepas ni 6 bulan korang tak payah bayar, kecuali korang dah start buka account dengan saya dan boleh continue dalam grup VIP resident tu percuma. Kena trade minimum 10 kali sebulan. Sebab grup tu grup yang aktif trading. Jadi kalau trade kurang daripada tu, saya rasa tak perlu support yang aktif pun sebenarnya. Sebab tu saya akan keluarkan lah. Okay. Jadi itu tadi cerita pasal Gam Square of 9 dengan tick chart ni. So kena, kalau nak buat intraday, kalau boleh mahirkan dulu buat swing trade, buat yang trade yang senang-senang ni dulu. Dah senang, dah boleh yang tu, baru korang belajar intraday. Lepas dah mahir yang swing, lepas tu dah buat intraday, mungkin korang akan pilih buat swing, lagi senang. Clinton kata buat intraday ni senaman jantung. Jadi tak berapa sesuai lah. Intraday trading ni tak sesuai untuk semua orang. Okay. Jadi hopefully korang boleh boleh mahir dua-dua. Masa ada kesempatan untuk buat intraday, korang boleh buat saja. Kalau tak ada peluang, then maintain untuk buat swing trade. Jadi kalau buat macam ni, nak kena bahagikan kita punya modal tu dengan kita nak kena bahagikan modal kita lebih lagi lah. Maknanya kita kena tengok sama ada nak buat 50-50 ke, intraday sikit, swing sikit ke, ataupun memang kena bahagikan lah. Benda tu memang kena fine tune sendiri ikut jiwa kita. Okay, sebab saya macam banyak saya punya modal tu, saya go for intraday trades. Jadi kadang-kadang ambil satu trade je
dia naik 1 sen 2 sen pun saya dah settle dah 1000 untuk satu trade tu. Okey lah. So kalau kalau macam kau nak fokus buat swing, swing selalunya memang saya sikit lah. Memang ada saya punya education untuk swing. Saya ada education untuk buat swing trade, lepas tu untuk penny stocks 5 ke 10 ribu yang tu. Lepas tu untuk buat intraday. Intraday ni memang saya beli biasa-biasa pun dalam 300-400 lot. Kadang-kadang boleh lebih lah. Okey, kalau 400 lot dia naik 1 sen, dia dah RM400 tau. RM400 kita punya profit. So kalau naik 2 sen ke 3 sen ke, itu kalilah dengan berapa kan. 100 lot dia naik 1 sen, si fee dia RM100. Gitu gross lah. Okay. Jadi kalau kita beli lebih pada itu, dan kita akan profit lepas itu. Tapi kena ingat kita punya loss pun sama. Jadi korang kena berhati-hati dari segi orang kata money management. Okay. Money management. Kita beli 400 lot tu, kita kena ingat 1 sen turun, kita dah loss 400. Kalau kita sanggup loss 400 tu, senang untuk kita cut loss. Kalau kita tak sanggup loss 400, dan kita kena kurangkan lagi kita punya lot size tu supaya achieve satu level yang mana kita kena cut loss, kita sanggup cut loss. Okay. So macam tu. Ketepatan BTST, ketepatan dia. Okay, so ni saya baca sikit komen dalam kita punya chat. Dia kata ketepatan BTST ni berapa persen. Accuracy ni saya tak ada measure accuracy, tapi kita hanya measure dari segi success rate. So success rate ni quite consistent daripada bulan 5 rasanya, bulan 5 yang kita mula kumpul secara serius data tu. Sebelum tu kita dah buat lebih kurang dalam setahun. So adalah rough data yang kita tak refine dia punya kriteria tu, kita dapat lebih kurang dalam 80% lah yang lama punya success rate. Kalau yang baru ni yang kita dah mula buat lebih refine dia punya kriteria untuk tengok success rate tu, kita dapati lebih kurang dalam 80%. 80% daripada counter-counter yang kita bagi tu dia naik the next day. So success rate dia tu sangat tinggi sebab 80% tu. Cumanya dia tak boleh nak target banyak. Sebab dia biasanya 1 sen tu, 2 sen tu kita dah kena cabut. Kadang-kadang 1 sen tu pun kita dah kena belah. Sebab kita tak tahu dia nak naik lagi. Actually boleh tengok dari segi intraday. Kalau korang mahir, korang boleh tengok momentum ataupun strength counter tu nak naik pagi-pagi tu. Memang dia adalah cara nak baca dia. Tapi kalau tak mahir benda tu kena exit awal. Sebab kadang-kadang momentum tu naik sekejap saja, lepas tu dia turun pagi tu. Kadang-kadang dia gap up, lepas tu turun. So untuk mengelakkan kekecewaan, stick to the plan, 1-2 bit exit saja dulu. Okay, kadang-kadang boleh lah nak dapat 3 bit. Tapi kadang-kadang dia dah naik 3 bit, lepas tu zap dia turun, terus korang negatif 1 sen. Dia memang jadi benda macam tu. So bila dah jadi macam tu memang tak boleh nak turn back time. So bila ada saja profit untuk BTST, cabut. Okay. So kalau dia nak ada balik, kalau macam nak re-entry balik, tanyalah dalam group. Maybe ada orang boleh jawab ataupun saya boleh tolong jawab kan. Okay. Yang pentingnya kita kena secure profit tu dulu sebab takut dia reverse. Benda ni agak berisiko lah. Okay. Sebab dia success rate dia memang tinggi. 80% selalunya daripada list tu. Kalau kita bagi 10, biasanya 8 yang akan naik. Banyak ataupun sikit tu lain cerita lah. Okay, 2 tu akan gagal ataupun kadang-kadang kalau time bagus dia break even. Maknanya sampai ke petang tu dia duduk harga tu je. Okay. Okay, lepas tu satu lagi BTST ni tanya ni, Sehan tanya masa yang sesuai untuk beli dan jual, boleh share. So BTST ni kita bagi pukul 4 dengan 4.30. So ada setengah counter pukul 4 tu, actually pukul 3.30 tu dia dah start naik tau. So dia start naik pukul 3.30, pukul 4 tu kadang dah boleh take profit. Tapi kalau ada setengah counter tu dia pukul 4.30 dia naik. Okay. So sekejap saya buat screen dulu. Jadi kalau pukul 4 tu dia baru nak naik tu, selalunya pukul 4.30 tu korang dah boleh take profit. Sebab tu biasanya kita bagi 2 kali BTST, pukul 4 dengan 4.30. Okay, jadi kalau siapa yang dah masuk pukul 4 tu, maknanya momentum tu dah mula ada ataupun dah ada. Pukul 3.30 tu dia dah start, pukul 4 tu selalunya dia sambung lah. Okay. Dan kadang-kadang kalau pukul 4 dia baru start naik tu, pukul 4.30 biasanya dia masih lagi
ada momentum untuk teruskan kenaikan tu. So BTST ni biasanya kita ambil momentum yang sebelah petang supaya yang kita target dia ada spillover effect pada hari besoknya. Okay. So kriteria yang BTST tu petang volume tu mesti nak kena tinggi compare dengan volume pagi. Itu antaranya lah. Okay. So bila kita dapat macam tu kita boleh, sebab tu kita boleh target sikit lagi. Kat BTST ni sebenarnya counter yang dah naik banyak, lepas tu dia boleh naik sikit lagi. Itu dia punya, itu saya punya definition lah basically untuk BTST. So dia dah naik, lepas tu besok tu kita bajet dia boleh naik sikit lagi. Tapi tak semestinya, macam contohnya Sensoft. Dalam BTST malam ada yang tak jadi, ada saya punya klien seorang dia ambil Sensoft. Loss, saya tak check pula berapa harga. Tapi saya memang pagi tadi dia dah loss lah. So ada counter yang memang tak jadi. Okay, so kita kena berhati-hati jugalah. Kalau boleh pilih yang top 5 tu. Kalau tak tahu apa-apa pasal trading tapi nak buat juga, pilih top 5. Kalau tak sure juga, buat je paper trade dulu. Pakai apa, orang punya apa, pakai kertas, tulis harga berapa, simpan all those list. Lepas tu tengok hari tu macam mana. Lepas tu tengok besok list yang sama ni, tengok 2-3 hari, dalam masa 5 hari selalunya macam mana. Biasanya BTST ni dalam masa 5 hari tu dia boleh naik balik. Okey, tapi saya minta maaf banyak, saya tak ada nak kumpul data, saya tak sempat nak kumpul data sebab nak buat satu list nak monitor untuk 5 hari. Lepas tu ada satu lagi list nak monitor untuk 5 hari, dia dah jadi dah jadi complicated prosesnya sebab saya pun staff pun tak ramai lagi. So kalau nanti dah ada staff, nanti maybe lah boleh buat study yang macam tu, dia boleh kumpul. Cuma sekarang ni memang kita tak sempat nak buat, setakat kita boleh tengok next day saja. Okey. Alright, soalan seterusnya, indikator yang boleh digunakan untuk mengenal pasti untuk intraday ataupun swing. Okey, yang ni untuk saya cerita untuk swing ya. Soalan yang seterusnya ni tanya pasal nak intraday ataupun swing. Kalau intraday, saya memang spesifik, saya tak ada pakai indikator apa-apa. Kecuali lah untuk moving average lah, itu pun bukan actually buy signal pun, kita hanya nak tengok trend saja. Okey. Untuk screening pun saya pakai moving average. Sama je saya share dalam video YouTube untuk buat screening tu. Jadi untuk swing pun sama juga, basically kita pakai moving average lah. Okay, moving average kalau counter tu dia naik atas pada price, ada duduk atas pada moving average 10, secara generalnya benda tu dah okey untuk swing. Tapi masalahnya sekarang ni, teknik ni tak salah tau. Orang ramai buat salah bila dia pilih counter yang salah. So kalau kau pilih counter yang salah, dia punya ironi dia, technical analysis takkan jadi. Susah nak jadi dekat counter yang salah. Lepas tu lagi satu yang bestnya, kalau kau pilih counter yang betul, kau apply technical analysis apa pun, benda tu akan jadi. Benda ni sebenarnya saya share dalam coaching yang BTST tu untuk level beginner. Sebab apa saya kata? Dia ada dua condition. Kita buat pemilihan counter yang betul, lepas tu timing yang betul, kita akan dapat profit cepat. Pemilihan counter yang salah, tapi timing betul, kita akan dapat result yang cepat juga, untung cepat sebab timing kita betul. Kalau kita pilih counter yang salah, timing salah, kita akan rugi, confirm. Dah lah counter salah, fundamental out semua tu, spekulatif, counter goreng, timing pula salah, pergi beli kat pucuk. Sebenarnya pucuk tak ada definition pucuk, bila dia dah jadi pucuk, benda tu dah jatuh baru kita tahu tu pucuk kan. Okay, so ni saya adalah cerita tu. Tapi counter salah, timing salah, rugi. Tapi kalau kita beli counter yang betul dengan timing yang salah, okay, counter betul, timing salah pula, kita akan untung tapi lambat. So kita ada tiga peluang daripada 4 ni untuk kita sukses dalam trading. Kalau kita pilih counter yang betul. Kalau kita pilih counter yang betul kan, timing salah pun insya-Allah kita akan profit sebenarnya. Itu sajalah saya punya nak ceritakan. Jadi indikator memang tim kita, saya, Clinton, Tuan Syed tu pun dia, saya tak tahulah Tuan Syed pakai indikator ke tak, saya tak pakai kot. Dia pakai previous high, dia pakai market structure. Okay, dia tengok support and resistance, supply and demand. So memang kurang lah nak pakai indikator. Kalau saya pakai pun saya pakai moving average. Tak ada masalah nak pakai indikator lain, MACD, stochastic, apa semua tu. Saya punya pendirian, kalau saya pakai indikator ni hanyalah untuk buat kajian saja. Nak tengok coincidence dengan indikator lain, macam mana benda tu turun naik ke apa kan. Tapi untuk trading memang saya tak pakai sebab kita pakai 5 indikator, kita akan dapat 5 signal. So kalau semua signal buy okey,
Tapi kalau 3 buy, 2 lagi sell. So kita nak buy ke sell? Dia dah jadi confused. Kalau pakai moving average punya indicator, macam saya pakai tu, signal dia clear. Dia duduk atas, buy. Duduk dekat bawah, sell. Tu je. So dah pakai satu. So kita ada satu signal saja, buy and sell. Buy or sell. Okay. Dilema soalan yang seterusnya ni, saya share screen boleh ya. Dia kata saya selalu dilema untuk BTST. Setiap kali BTST keluar pukul 4.30, nak kena buka trading view dulu. Lepas tu baru nak entry. Bila entry harga dah naik. So soalannya bila untuk BTST beli dulu fikir kemudian ataupun TA dulu baru beli. Okey. Ini menunjukkan ataupun dibagi hint dekat saya ni, kawan ni masih lagi sangat-sangat barulah. Okey. So untuk kita mahir dengan trading ni, sebenarnya counter tu kita sebut saja counter mana kita dah tahu okey ke tak. Lepas tu nak tengok chart ke apa ke, dia okey maknanya okey counter tu dari segi fundamental, dari segi sentimen, dari segi berita-berita terkini pasal counter tu kita dah tahu. Okey. So sebutlah counter mana-mana pun, biasanya kalau boleh kan saya nak korang develop vocabulary ataupun list of counters ni, at least ada 50 counter. Korang ambil yang top gainers tu, top gainers ataupun most active volume 50 ke 60 ataupun 100 yang most active volume tu, korang berkenalan dengan counter tu. Kenal maknanya study report dia macam mana, company tu buat apa, business macam mana semua tu. Bila dah study benda tu cuba untuk memorize benda ni semua. So lepas korang dah berkenalan, lepas dah faham counter tu, bila kita dah kenal counter tu, kita dah tak ada masalah kita nak pilih counter tu ataupun kita nak pilih counter lain. Okey, jadi kalau macam contohnya keluar Vivocom hari tu dalam grup public group ataupun dalam channel dalam public group Telefon Bursa tu, ada orang post pasal Vivocom harga nak naik lagi. Saya dah pesan lah, Vivocom actually masa tu over value. Lepas tu dia dah harga dah tinggi sangat sebenarnya. So kalau nak masuk untuk intraday, hit and run, fast in fast out, okey, tak ada masalah. Yang pentingnya kita kena stick to the plan, kita kena ada cut loss level. Kalau benda tu turun bawah pada cut loss level, kita dah kena jual sebab kita takut dia turun banyak lagi. Contohnya macam jadi dekat ni lah, Vivocom tu. Tak ada masalah sebenarnya nak beli tu, tak salah pun. In fact saya recommend orang beli counter syndicate. Tapi timing tu nak kena betul. Yang counter syndicate ni memang saya ada bagi tahu dalam sesi saya punya coaching tu. Saya beritahu counter syndicate lagi bagus. Orang cakap jangan beli. Tapi kena beli dengan ada plan lah. Okey, kena beli dengan plan. Vivocom ni dia buat dia price dia masa tu 5 sen, bukan 50 sen tau sebelum ni. Lepas tu dia dah buat consolidation sekali kat situ. Lepas tu bila orang dah tengok harga dah mula naik, orang mula jual. Bukan mula jual, orang mula interested nak beli pasal dia gap up terlalu tinggi masa tu. Okay, lepas tu dia goreng dia sampai harga RM2. Bayangkan orang yang beli harga 5 sen kat sini ataupun average dia kat 50 sen, dah naik 200%. Itulah ceritanya. So tak ada masalah nak beli kat sini ni. Pakai moving average 5 ataupun 10. Yang ni, yang warna biru ni, nampak saya sekejap saya share screen balik. Okey, ni saya buka untuk Vivocom. Kita buka daily chart ni ya. Okey, sini kat sini harga 50 sen. Saya tukar color jap. Okey, sini sebelum consolidate harga dia 5 sen. Okey, lepas dia consolidate, price adjusted pergi ke 50 sen sebab dia consolidate 1 ke 10 jadi 1. Okey, so harga dia naik 10 kali ganda lah, dan kita punya portfolio berkurang daripada berkurang by faktor 10. Okey, kalau kita ada 1000 dia jadi 100. Okey, so in the end value kita invest tetap sama. Kalau kita invest 5,000 beli counter tu, kita punya value tetap 5,000, dia tak jadi 50,000. Okey, so yang siapa yang ingat dia value saham dia tu naik 50,000 tu, dia berangan-angan lah tu. Okay, dan dia mungkin dia tak faham situasi sebenar consolidation ataupun corporate exercise ni. Okay, so kat sini lepas tu harga, bila harga dah mula naik macam ni, investors ataupun traders ni akan mula kejar harga pasal dia gap up terlalu tinggi. So orang kejar harga tu ya harga yang boleh naik tu. Okay, boleh naik. Okay, saya mengharapkan DGB jadi macam ni, tapi sebab
M plus sebenarnya dia dah buat adjustment tu awal-awal. Jadi kita susah sikit nak benda tu nak jadi. Okay. Okay, lepas tu sekejap Okay, yang ni ialah moving average 5. Yang ni moving average 10. Okay, so the plan is siapa nak buat betul-betul swing trade untuk short term, kau pakai moving average 5. Kalau nak pakai macam yang swing trade yang lama sikit, ini kau boleh pakai moving average 10. Yang ni. Counter-counter yang good fundamental, pakailah yang ni. Counter-counter yang spekulatif, pakai moving average 5. Bila dia cross saja kat sini, dah mula let go. Okay. So tu nasihat saya lah. Okay, counter-counter yang spekulatif, counter yang bahaya, counter yang goreng, yang naik terlalu tinggi cepat-cepat tu kan, pakai moving average 5. Siapa nak kata ni harga puncak ke tak kalau korang beli kat sini? Ni harga puncak ke tak? Ini harga puncak ke tak? Bila dia dah naik baru tahu. Ini harga puncak ke tak? Tak tahu lagi. Bila dia dah turun macam ni, barulah kita tahu, oh ni harga puncak. Ini pun sama, masa dia jadi kat sini ni, awal November ni, jadi kat sini, harga dah naik. Pergi harga berapa tu? 80 sen, 90 sen dah kat sini. Oh dah naik tinggi sangat. Okay. So siapa beli tu, orang berani beli tu, dia take chances lah. Take chances dan benda tu naik lagi. So kalau kat sini, siapa yang beli kat sini, dia dah mula menyesal lah. Aku terbeli harga pucuk lah. Terbeli harga pucuk. Lepas tu kita tengok 2-3 hari zap naik balik. Dah tak jadi pucuk dah. Sebab tu saya bagi tahu, kita tak ada masalah tau. Tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak kejar harga. Tapi kita kena tahu exit plan tu dekat mana. Okay, kalau kita dah kejar harga, kita kena tahu kita tengah masuk Lita Sepang ataupun Monaco. Kan? Lita racing yang Monaco ataupun manalah Formula 1 ke apa ke, dan kita tengah buat trading yang berisiko tinggi. So kita kena pandai-pandailah nak break. Kita tengah bawa laju ni. Jangan nak bawa laju tapi tak ada break. Okay. So bila saya sebut pasal kejar harga semua tu, korang kena take note. Kalau boleh terus pakai trailing stop loss 1-2 sen ke, ikut yang berapa yang kita sesuai ataupun kita comfortable. Sebab macam tadi Samaidan ke apa, Samaidan kan, saya dah trigger saya punya stop loss tadi tu, dah jalan lah, lepas tu dia naik lagi kan. Oh nak buat macam mana, tak ada rezeki macam tu. So settle lah saya punya trade hari ni. Itu je sebenarnya saya nak bagi tahu. Trading ni dia involve risiko. Kita kena manage risiko tu baik-baik. Kalau kita tak boleh nak manage, kita akan accident. Kalau accident dengan kereta kancil tak apa, modal 1,000 ke 2,000 ke, tapi kalau kereta kancil tu je yang kita mampu, itu pun susah juga. Jadi tolong berhati-hati. Okay, kalau kita mampu nak pakai kereta X50 ke kan, X70 ke, janganlah pakai kereta tu dulu. Kalau kita baru ambil lesen, kita pakailah kereta murah dulu ataupun pinjam kereta kawan ke kan. Macam tu. So nasihat saya berpada-pada. Okay, jangan patut expectation kita dalam trading, kita tak boleh nak expect every trade kita untung. Sebab saya punya trade bulan September lebih pada separuh saya punya trades tu loss. Tapi overall dalam bulan tu saya masih lagi profit sebenarnya, sebab saya follow plan. Dia hit saja stop loss, saya jual. Memang saya agak down jugalah. Lebih pada separuh kot trade kita loss. Tapi trade yang profit saya biar dia naik, sebab dia pakai trend following macam ni. Pakai 5, 10, kalau selagi dia naik tu biarlah dulu. Okay. Lepas tu saya dapat lebih kurang dalam ratio berapa? Saya rasa 3-1 lah, lebih kurang macam tu lah. Dia punya risk reward ratio tu. So macam sangat-sangat bagus lah. Lebih pada separuh trade yang loss bulan September hari tu. Tapi masih lagi net profit. Okay jugalah, dapat lebih kurang saya punya average lah. Okay. So tu kita cerita pasal indikator apa nak guna. Okay. Sekejap ya. Okay. Jawab soalan lagi. Hopefully clear BTST yang ni. Fikir BTST. Okay, ni cerita pasal tadilah kena kenal harga tu dulu. So bila kita dah kita dah kena kenal counter tu. Bila dah kenal counter, senang kita nak buat decision. Okay. Bila kata tu, kita punya style momentum trading ni memang kita kena beli pada candle yang tengah naik. Okay, kalau kita beli candle yang tak naik,
ataupun dia tengah sideways saja, tak ada apa-apa dia, ataupun dia baru naik sikit ke apa ke, itu bukan BTST sebenarnya. BTST ni kita ambil candle yang high momentum, besok tu kita expect dia ada spillover effect sikit lagi. Kalau kita beli yang candle yang senyap, dia tengah sideways ke, dia naik sikit kan, lepas tu besok tu harga naik, itu sebenarnya bukan kriteria BTST bagi saya. Okay, so kalau korang nak define benda tu as BTST pun boleh juga, tu terpulang pada sendirilah. Tapi basically BTST ni yang mana yang dia dah boom, lepas tu besok tu sepatutnya dia naik sikit lagi, dia ada lagi potential. Sebab tu kita punya success rate boleh dapat sampai 80%. Ada setengah-setengah hari tu kita punya success rate kadang-kadang jatuh sampai 70%. Okay, ada setengah tu saya rasa paling lowest pun 60% macam tu kot. Tapi sebabkan bulan tu okey, jadi ada setengah-setengah hari, ada kadang-kadang satu bulan tu 3-4 hari dia punya success rate dia 100%. Maknanya semua counter yang kita bagi tu semua naik. Dan bukan bagi macam 30 counter pun, bagi kadang 5 je. Semua naik. Okay. Jadi kita ambil average lah. Average lebih kurang dalam 80%. Sebab ada yang on worst days memang dia cecah sampai 60% saja dia punya success rate. Tapi still lebih daripada 50%. Nak tanya, yang you kata about 100% biasa dia naik sampai lepas pukul 10 atau sebelum tu sudah jual? Yang tu kita tak ada monitor. Tapi maknanya nak kata bila dia naik 100% tu, saya rasa saya punya admin dia tengok overall dalam masa satu hari tu. Okay, kadang-kadang dia just sideways dulu, lepas tu kadang-kadang mungkin pukul 11, pukul 12 dia baru naik. Ada juga tu. Tapi saya tak ada details tu. Siapa macam korang dah ada dah ada list tu, boleh buat monitoring tu. Tengok macam ni. Kalau ada discrepancy ke apa ke, tolong contact saya. Okay. Okay. So, next, waktu terbaik untuk beli intraday dan cara swing. Ini actually ni kita dah jawab ni. Waktu terbaik untuk intraday sebenarnya dah pagi pukul 9 tu sampai pukul 10.30 biasanya lah. Lepas tu ada satu lagi waktu yang lebih baik sebenarnya daripada pukul 3 sampai pukul 5 untuk buat intraday. Okay, kalau time market bagus pukul 3 sampai pukul 5 tu memang 1 sen insyaAllah boleh dapat kat situ. Okay, cuma kena pilih lah counter-counter tu yang mana tengah up, baru yang korang boleh masuklah counter tu. Okay. Kalau tak cukup masa untuk buat intraday trading, pilihlah pukul 3 sampai pukul 5. So masa tu selain daripada tu boleh buat BTST juga tu sama. Okay, counter yang pukul 3 sampai pukul 5 naik tu biasanya boleh guna untuk BTST. Okay, which part of next soalan ni semua tak ada key in ni lah, tak ada letak nama lah. Okay, Assalamualaikum Tuan Kamaru, at which part of a breakout can we consider to enter? Okay, ni soalan basic juga. Okay, so yang ni sebenarnya kita tengok dari segi market structure. Kalau uptrend macam ni, zap. Okay, so typical uptrend macam ni kan, ni dia tengah naik kan, so dekat mana actually korang nak entry? Kalau harga tengah naik macam ni, so kat sini lah kita entry, buy on a breakout. So bila dia dah lepas previous high. Benda ni saya cover dalam saya punya dalam sesi coaching yang basic tu lah. Okay, kat sini tempat yang kita entry. Kat sini memang entry pucuk lah. lepas tu kena ada cut loss plan. In case dia naik sini lepas tu dia turun, ini adalah fail breakout. So usually kalau fail breakout ni biasanya dia akan terus turun lagi. Sebab ini dia ada saya cover dalam intermediate punya level, kita cerita pasal Wyckoff punya accumulation, distribution, accumulation markup dengan distribution punya phase. Distribution punya phase, markup accumulation punya phase. Kadang-kadang dia macam ni, lepas tu dia kadang-kadang dia break support level dulu sebelum dia breakout. Macam ini failed breakdown. So kat sini ni kita kena cut loss dulu, kita tak tahu kalau dia masuk balik dalam ni baru kita boleh re-entry. Kalau contohnya macam ni dia tengah naik, okey, lepas dah consolidate kan, lepas tu dia fail breakout, dia turun balik. So kat sini ni memang kita kena cut loss sebab ada potential dekat area sini dia dah mula distribution. Okay, so at which part we can consider a breakout? Yang ni dia ada beberapa rule. Ada setengah orang terus beli saja, buy on breakout pada hari tu. Okey, jadi bila dia tengah breakout intraday tu dia terus beli. Kadang-kadang ada rezeki yang terus naik,
Dia setengah tu dia dah naik, lepas tu dia nak terus sambung buat swing, harga turun balik. Jadi kalau ikut saya, memang saya akan go with first intraday transaction dulu. Kalau intraday tu naik saja dia, baru saya boleh maintain untuk swing. Tapi kalau dia naik lepas tu dia mula turun, saya akan take profit punya. Memang akan cabut dulu sebab saya jenis yang saya dah banyak kali terkena lah. Beli, lepas tu dia naik, kita dah seronok, lepas tu tiba-tiba harga zap turun balik. Lepas tu dah daripada untung elok-elok 3-400 ke 800 ke, dah mula jadi kosong balik. Okay, so bila ada profit banyak tu, usually saya akan let go dulu bila dia dah start turun. Okay, lepas tu kalau dia naik balik, dia break another resistance ke apa ke, dan saya masuk balik lah kat situ. Usually saya punya second punya masuk tu biasanya lagi sikit lah daripada yang first masuk tu, sebab saya tak nak jadi over excited dan rasa tamak. So kadang-kadang masuk kali kedua tu terkantor juga. Okay, so elok kita masuk sikit-sikit je lah kalau kita nak re-entry balik. Okay, so rule untuk breakout dia ada beberapa lah. Kalau first ada setengah orang dia buy on breakout kat sini, terus buy macam saya cakap tadi, macam saya punya style. Kalau intraday terus take profit intraday. Lepas tu usually dia akan turun dululah, test balik support sini. Tapi kalau dia turun naik, then ada setengah orang dia guna 2% rule. So kalau dia breakout kat sini, atas ni lepas pada bila dia breakout lebih pada 2% daripada dia punya breakout point tu, baru dia entry. Itu boleh tak? Ini kita panggil filtering rule. Siapa nak guna macam ni boleh, tak ada masalah. So kalau dia breakout harga 45 sen dia punya resistance dia kan. Resistance dia dekat 45 sen. Kalau dia breakout berapa? Kalau 10% 4 sen kan. 10%. Kalau 5% 2 sen. Okay, so kita ambil 5% lah, setiap kita pakai 2% untuk senang kira. So kita ambil 5% tu, bila dekat naik dekat 47 dan ke atas baru dia entry, sebab dia consider yang tu dah breakout. Boleh, ini dipanggil filtering rule. Korang boleh google dekat internet. Okay, filtering rule. Siapa nak buat macam ni, usually steps yang macam ni lebih selamat untuk entry, but of course sesuatu yang selamat, usually benda tu dah naik banyak. Okay, yang high risk ni masih di tengah bawah-bawah baru nak gerak tu, itu high risk, tapi dia chances untuk dapat untuk gain itu lebih besar lah. Kalau yang lebih selamat selalunya profit dia lebih kecil. Sama juga yang paling selamat sekali, kau simpan ESP, simpan dalam savings account semua tu, duit kau tak terjejas pun, tapi dividen dia sikit, maybe 1-2%. Kadang-kadang ada yang bagi sampai 5%. Tapi kalau kita buat trading yang high risk macam ni, of course you your losses is going to be great, macam 20 ke 30% macam tu kalau main penny stocks lah. Okay. Tapi kita punya gain pun sepadan dengan losses yang kita kena tanggung. Okay. Alright, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nak tanya, nak tengok moving average 10 kat link mana? Okay. Okay, saya demonstrate. Saya KB Cik Kabir kan? Nampak? Saya ada satu video dekat YouTube. Masuk YouTube saya, youtube.com/teropongbursa. Lepas tu cari macam mana nak letak indikator moving average. Saya tunjuk sekejap. Okay. Jangan lupa tolong subscribe ke channel ni, Teropong Bursa. So kita tengok video ni. Setting carta trading view untuk tambah moving average dan RSI. So korang tengok video ni nanti ya. Okay, Cik Abis. So sekarang ni saya tunjuk macam mana nak tambah. Ni saya tutup dulu. Saya pakai ni je, moving average 5 dan 10 ni Tak ada benda magic pun. Okay, contoh untuk chart ni Vivocom, tekan sini. Bandingkan pula. Kan. Tekan penunjuk. Sini indikator, type MA ataupun moving average. Ambil yang ni, tekan satu, dia masuk sekali, tekan kali kedua, dia masuk 2 moving average. Okay. Mana? Tekan sekali lagi. Okay, so dia ada 2. Nampak ni moving average 9 dengan 9 ni kan? So ini adalah moving average 9, ada 2 moving average yang kita baru tambah tadi. So yang pertama sekali kita tekan kat sini, kita tukar 5. Lepas tu moving average yang kedua yang 9 ni,
kita tukar lagi ke 10. Value apa-apa pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Ada orang kata nak guna 6, ada guna 9, ada guna 12. Tak ada masalah. Korang boleh guna asalkan yang sesuai dengan korang. Kena kaji setiap moving average tu yang mana yang korang suka ataupun yang mana yang korang nak. Kalau ni tengok ni moving average 5 jadi macam ni. Okey kan, nak pakai 5 boleh lah, nak pakai 3 boleh. Tak ada siapa-siapa salah kat sini. EMA nak pakai EMA boleh, WMA boleh, apalah segala-gala EMA semua boleh. Yang pentingnya korang suka benda tu dan faham sebab apa nak guna value tu. Saya guna 5 dengan 10 sebab 5 dalam seminggu ada 5 trading days. Okay, seminggu ada 5 trading days, saya pakai moving average 5. 10 sebab dia kira 2 minggu. 2 minggu punya trading week dan ada 10 hari. Lepas tu satu lagi yang moving average saya biasa pakai 50, itu saja. 50 satu dunia tahu pasal moving average 50 sebagai medium term support and level resistance. So kalau medium trend, kalau price duduk atas pada moving average 50, dia dah sepatutnya dia untuk medium term dia trending up. Kalau dia bawah, price duduk bawah pada moving average 50, sepatutnya ataupun forecast dia akan terus turun lagi. Kalau korang tak percaya, jangan percaya cakap saya, tolong kaji sendiri. Buka moving average 50, lepas tu korang buka 100 chart. Buka 100 chart, tengok satu-satu moving average 50 ni macam mana, bila price react, bagaimana price react dengan moving average 50. Cuba study macam tu. Okay, so lepas tu study pula moving average 100 macam mana react dekat 5, 10. Semua ni korang kena study sendiri. Jangan ikut orang je, sebab kalau ada setengah cikgu kata dia pakai moving average EMA 3 contohnya. Dia pakai jadi okey lah. Kita nak kena faham sebab apa 3 tu jadi. Sebab apa bila kita guna kadang tak jadi. Bukan salah cikgu tu, tapi benda tu sebenarnya tak sesuai dengan kita. Okay, so korang kena pastikan benda ni sesuai. Jangan follow secara membuta. Macam saya punya tu moving average 10 tu, saya rasa itu memang standard memang dah okey lah. Sebab bukan saya yang cipta benda tu pun. Okay, ada orang pakai moving average 20. Okey, tak ada masalah sebenarnya. So korang kena study apa yang sesuai. Macam Bollinger Band, mid band tu dia pakai moving average 20. Okay, so clear Cik Kabir pasal moving average? Ya. Alright. Soalan kita yang seterusnya, makanan tengah hari. Makanan tengah hari. Saya akan nasi aku, kari ayam. Tak, saya belum lunch lagi. Okay, seterusnya swing trader selalunya ambil tempoh berapa lama simpan saham tu. Okay, ni sekarang ni saya nak cerita. Swing trading sebenarnya di trend following ni dia tak ada exact time frame yang korang nak tu. Sebab kalau set time frame bila-bila berapa lama, 2 hari ke 3 hari ke seminggu ke sebulan ke, kalau lepas dah sebulan, korang dah sampai sebulan tu, kalau dia naik lagi korang nak buat apa? Kalau dia dah 3 hari, set limit korang selalunya, katalah saya bagi tahu selalunya 3 hari. Okay, so takkan lepas 3 hari korang nak take profit. Kadang-kadang dia naik lagi untuk 2-3 minggu lagi. Macam mana? Okay, jadi swing trading ni sebenarnya dia trend following. Dia follow saja, selagi benda tu naik, kita hold. Lepas dia dah reverse, kita jual. Contohnya macam ni, sekali lagi saya nak tunjuk. Ini trend following ni, Vivocom. Kat sini kita boleh consider untuk beli. Price duduk atas pada moving average 10. Siapa yang tak tengok lagi video tu, tolong tengok dulu. Saya dah explain banyak dah kat situ. Okay, price duduk atas pada moving average 10. Lepas tu right sajalah ni. Berapa hari ni? Kau tak kira sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lebih kurang dalam 2 minggu. Actually 3 minggu lah sebenarnya, sebab dia pakai 1 minggu 5 hari trading days kan. So ni lebih kurang dalam 3 minggu. Lepas tu kat sini take profit lah. RM1.50, RM1.55 ni, sebab the price dah turun bawah pada moving average 10. Kalau nak take profit awal lagi, kat sini. Bila price dah turun bawah pada moving average 5, dekat RM1.78. Dah lah. Kalau nak set, biasanya saya cakap, okay, biasanya swing dalam masa 3 hari. So, orang beli kat sini 1, 2, 3. Lepas tu dah take profit lah. Takkan nak macam tu. So, swing trading ni, ingat swing trading ialah trend following. So, kita, dia tak ada specific date ataupun specific time dekat mana kita nak berapa hari kita nak swing tu. Selagi dia naik, selagi kita swing lah. Kalau nak 3 hari saja boleh, tak ada masalah. Take profit kat sini. Okay. So selagi dia naik, pada saya selagi dia naik, selagi tu kita hold. Jadi untuk saya spesifik untuk diri saya, bila ada candlestick macam ni, yang merah macam ni dah mula turun, saya akan belah.
Tak kira lah benda tu akan naik lagi ke tak ke. Bila dia ada signal yang macam ni balik, ini baru saya masuk balik. Sebab dia ada candlestick hijau dan mula ada dia break up previous high. Ini kita semua ni kita pakai market structure. Okay, yang saya akan cover dalam sesi coaching tu. Lepas dah belajar bukan akan terus jadi, bukan boleh terus bawa kereta Formula 1. Lepas dah belajar baru boleh bawa kereta dulu pelan-pelan. Lepas tu upgrade lah kereta tu besar sikit, upgrade power, modify semua tu sampai dah korang mahir baru boleh bawa kereta Formula 1. Itu saja. Okay. So dia dah break up market structure kat sini, kita dah boleh consider beli lagi kat sini. Lepas tu right lagi kat sini ni saya 50-50 sama ada nak jual ataupun nak hold. Sebab dia ada turun, lepas tu ekor dia naik balik ni kan. So ini 50-50. Yang ni nak jadi BTST, saya tak pasti. Maybe boleh, sebab sebelah petang tu probably dia ada rally naik balik. Dia dah turun banyak, lepas tu daripada sebelah petang tu dia naik balik tu, itu ada spillover effect kepada besoknya. Okay. So ni ya ada kemungkinan boleh BTST. Okay, depends on the volume. Okay. So basically trend following tak perlu ada time frame. Sorry. Nombor 1, betulkan info petang untuk beli dan info pagi untuk jual. Okey, info pagi ni saya tak pasti apa, BTST. Bila masa yang sesuai untuk jual. Kadang-kadang info diberi jam 5. Masih boleh beli ke? Saya tak pasti saya ada bagi ke tak pukul 5 BTST tu. Biasanya pukul 5 ataupun lebih pukul 5 tu saya hanya bagi list tu untuk kita nak study untuk besoknya lah. Saya nak tunjuk okey ni result yang final lepas dah market tutup. Itu bukan untuk belilah, lepas dah market tutup memang dah tak boleh beli dah. Saya akan bagi biasanya 2 kali. Pukul 4, antara pukul 4, 45 minit, 4, 10 minit sampai ke pukul 4, 4.30 ataupun 4.40, 4.45. Kadang-kadang terlewat pukul 4.50 tu korang masih boleh beli lagi tapi trading at last punya price. So kadang-kadang kalau harga tu ada duduk dekat buyer memang tak ada option, memang kena queue. Tapi biasanya saya akan bagi sebelum pukul 4.40. Jadi korang ada 5 minit kat situ untuk kaji. Jadi macam mana nak kaji, tak payah buka trading view, tengok satu-satu. Tengok tick chart saja pun dah cukup sebenarnya. Tick chart kau buka dekat platform, dekat mobile apps ke apa ke, tengok tick chart dia. Okay, so tu je. Nak tahu momentum yang kuat macam mana? Okay, ni momentum yang kuat basically kena refer pada price and volume. Korang study, cuba kaji, tengok dekat YouTube price and volume analysis. Cuba study ni, bukan ada 1-2 je, ada banyak video yang sangat best, sangat bagus dekat YouTube. Korang kaji benda tu, macam mana nak tahu momentum, price and volume, 2 ni saja. Okay, so bila ada price naik dengan volume yang banyak, itu adalah momentum lah. Detail korang cari dekat YouTube. Sebab saya dah pukul 2.30 dah ni, kejap lagi 2 minit lagi market nak buka. Okay. Alright, so ni Naim hari ni macam breakout with good volume, good for midterm. Yang ni sebenarnya Naim ni naik sebab dia related dengan counter Dayang. Naim ni dia own part of Dayang. Okay. Jadi sekejap ya, saya try tunjukkan. Okay, saya slowly saya tengah develop map yang ni ya. Tapi ni pun dah agak lama juga tak update. Map ni ialah map shareholder analysis. Maknanya saya nak tengok company mana own siapa dan berapa banyak. Okay, so ni ada banyak lah dekat sini. Asia Bio lah, apa benda semua tu, dan dia related dengan counter mana. Okay, jadi kat sini saya tunjuk ni je. Okay, so Dayang, Naim Holdings own 26.4% Dayang. So perdana lepas tu perdana own 3.4% Naim, 63% Dayang. Macam tu. Lepas tu urus satu jemaah ada whole 8% counter Dayang. Jadi counter-counter ni sebenarnya ataupun Naim urus satu jemaah ni tak ada sangkut paulah dengan this not public listed company, dia satu entity entity lah, entity yang lain, fund manager ke apa ke ataupun jurong ke apa lah, tak kisahlah apa nama kau nak bagi dia ni kan. Tapi ni Naim perdana dengan Dayang dia related to each other. Jadi kalau satu profitable, profit dekat sini dia akan translate profit kepada company, kepada owner dia lah. Okay, so macam ni lah kalau anak kita
pergi bekerja, lepas tu dapat gaji banyak ke apa ke, kita pun tumpang dia prosperity. Okey, tumpang hasil dia. Tapi kalau kita tak ada, kalau bukan anak kita tak boleh nak tumpang lah, macam tu je lah. Okey. So ni benda tengah develop lagi, panjang lagi cerita ni. Okey. Ada banyak ni, K-Power semua ada kat sini, Asia Bio, Fintech, DGB, SOX semua ada kat sini ni. Okey. Charlie ada kat sini, tengok siapa-siapa owner dia. Okey. So ni saya tak share kat public. Maybe sikit-sikit saya akan reveal lah mana yang tu. Sebab ni kerja berat sebenarnya. So hanya untuk diri saya dan beberapa orang yang terpilih sajalah. Maybe saya akan share dengan saya punya team dulu. Okay. Alright, so dia naik ni sebab kita tengok oil and gas related counters naik. Alright. Okay, so saya tengok sikit soalan-soalan ni. Sebenarnya ini kita dah habis dah habis soalan dalam ni. Kita tengok sikit soalan daripada chat lah. MA 5, 10. Okay. Apa beza EMA dengan SMA? Okay, beza EMA, Cik Tina Karen tanya. EMA dengan SMA, EMA dia exponential calculation dia sedikit berbeza. Dia akan guna dia punya result dia, kita compare. Kalau saya tunjuk contoh kat sini ya. Okay, ni kita cuba kita tengok perbezaan antara EMA dan SMA. So saya nak EMA kat sini. Okay. EMA. Ni EMA berapa ni? Oh dah fix dah. Tukar sikit EMA. Moving average exponential. Ni dia. Okay. So ini EMA 9. So EMA 9 saya ambil, kita buat EMA 9 compare dengan EMA 10 compare dengan SMA 10. So kita tutup ini. Jadi dua ni kita tengok perbezaan dia. Nampak tak Tina Karen? Ini kita pakai line besar sikit. Lepas tu SMA ataupun yang moving average biasa kita pakai merah dan besar sikit. So basically EMA akan bagi signal lagi awal daripada SMA. Ni value yang sama. So kita tengok EMA ni selalunya orang buat scalping ataupun siapa yang nak buat intraday, biasanya dia akan guna EMA. Kalau pada saya basically tak ada beza sangat pun. Kalau kita contohnya dari segi calculation of course berbeza. Tapi kalau kalau MA kita tukar pergi ke 9, faktor dia dah tak berbeza banyak dah. Dia dah mula jadi dekat macam EMA 9. So berbalik pada soalan yang asalnya, jawapannya tak ada beza sangat. It depends on your preference sahaja. Okay. Sebab kalau EMA 9 EMA 10 dengan MA 9 lebih kurang dekat-dekat dan sama. So basically dia bukan dekat mana ataupun value berapa yang kita nak guna. Value berapa yang sesuai dengan kita. Okay. Sebab ini lain orang dia akan lain dia punya preference dia. Jadi benda ni memang nak kena fine tune untuk diri sendiri lah. Okay. Pernah sangkut dalam Vivocom. Okay, so ni bernasib baiklah Vivocom lepas. Vivocom okey sebab dia nak buat consolidation tu. Sama kat macam DGB. Bila ada cerita consolidation, pattern dia usually harga akan naik lah. Kita tengok DGB apa jadi. Saya dah let go dah. Tak jadi. So kena tunggu dulu. Mana volume? Hilang. Okay. So ni kalau tengok DGB tak jadi seperti yang diharapkan. Tak jadi macam Vivocom lah. Sebab dia punya apa, kalau ikut M+ kan dia punya shareholder dia dah mula dia dah adjusted price tu, dah adjusted portfolio awal-awal. So dia kurang lah, dia nak naik tu kurang sikit. Okay.
Speculate goreng. Oh, okey, 5. Okey, Syah tanya ni bagi tahu Formula 1 Lita kat mana? Mana-mana lah Zat. Sepang lah Syah. Sepang. Jom. Okey, Emulous ni tengok. Sehan saya tanya ataupun dia bagi tahu dia tadi dia target sampai 77 saja. Kat sini. Macam Emulous tadi target 77 je. 77 dekat area sini. Boleh. Tengok ni 77 sini kan. Previous high. Tak ada masalah ni. Counter ni tengah uptrend. Short term naik dia, short term dia tengah uptrend. Tak boleh pakai ni. Macam ni lebih okey kot. So jadi nampaknya Emulous ni ada dia nak mula rebound daripada trend line ni. Saya ambil ini sebab ini yang merah, lepas tu dia ada rebound kat sini. So bila kita sambung ini dengan ni, kita nampak price ataupun candlestick yang ini dia doji kat situ. So actually saya rasa kat sini area supportnya sebenarnya. Ini dah telajak je, dia telajak lepas tu dia support sebenarnya kat sini. So dia recover balik. Okay. So ni nampak gaya macam boleh, ni buy at support lah. Basically ini adalah buy at support. Ni pun slightly high risk tapi overall trade yang lebih selamat lah compare dengan counter yang tengah downtrend. Macam hari ni grup VIP menarik. Ni sebab menarik sebab ni sebab market kita okey. Okey itu je. Shock betul map tu Yelah berpeluh Syah nak buat map tu. Gila. Okay, thank you for sharing. Okay, you're welcome. Okay, market dah buka. Alright, HT Padu. Tengok. HT Padu. What's going on? Ni counter-counter related to immigration scheme tu. Orang dah lupa dah counter ni. Saya pun dah lupa dah. Okay, nampak tak? Okay, so sekarang ni HT Padu ni duduk dekat area ataupun dah hampir dengan area resistance. Unless price boleh go above this level, barulah kita consider bullish. Sebab apa? Again, lagi sekali saya tunjuk. Banyaklah contoh dekat belakang ni. Kita tengok. Bila harga break previous high dekat area sini, kita nampak dia sambung naik lagi. Okay. Sini ni tak ada sangat lah, dia tengok tak ada trending. Okay, ni satu. Dia sampai ke sini. Kan? Turun. Lepas tu bila dia break previous high, dia naik lagi. Naik lagi sampai sini. Tapi bila dia dah start turun, ini dia dah break previous low, naik balik short term, dia break lagi previous low. So terus sambung lagi. Market structure lah ni. Ini yang kita cover dalam sesi coaching petang kita basic nanti. Selagi dia break previous low, benda tu akan downtrend. Bila dia dah break previous high, dia akan uptrend. Kita consider macam tu. Jadi kita kena ada definite answer ataupun definite definition yang mana kita boleh buat decision kalau guna definition tu. Okay. So ni saya tengok dia okey, HT Padu. Secara overallnya kat sini pakai 2 point ni kita nampak dia tengah uptrend. Jadi expectation dia sama ada kalau dia tak boleh break kat sini ni, maybe dia akan turun dulu dan rebound daripada sini dan dia akan breakout. Kalau dia tak breakout, dia turun lagi sekali, breakdown. Kita kena hafal juga jalan-jalan dia, baru kita boleh buat forecast kita yang lebih baik lah. Okay. Berapa tinggi hibiscus warranty? Kena check dulu market structure dia, previous high macam mana. Okey, sekarang ni hibiscus previous high dia paling tinggi pun dekat sini lah. Okey. Dah hari ni nampak tak naik dah ni. Crude oil masih lagi boleh maintain 45. Sekejap kita tengok crude oil dulu. Crude oil ni harga delay. Delayed price. Okay, so market structure dari sini kita nampak dia ada resistance level di sini dah break kan macam saya cakap tadi.
siang ni market tak berapa best lah untuk crude oil. Maybe lepas ni dia akan jatuh dulu. Tapi as long as price boleh close above 45 ni, sepatutnya dia boleh pergi lagi lah. Next 45 ni dan next target 53 lebih kurang dekat area sini. So crude oil kena maintain above 45 untuk make sure kaunter-kaunter oil and gas kita jalan lah. Okay. So assuming ni akan bullish, so kita tengok ordinary share untuk hibiscus. Previous saya dekat situ, okay, dah hampir. Tengok hibiscus Warren WC. Jauh lagi dia nak sampai kat sini. Tak bermakna dia akan pergi. Ni resistance yang sama dengan ordinary share dia. Tapi pada pendapat saya, bila ordinary share dah reach dia punya previous high saja, ini dah tak boleh naik dah. Okay. Dia tak boleh naik maybe sebab dia punya warrant tu premium dia expensive. Oh, dah log out. Okay, Tina kadang kata can go up to 45. Ada oil stockpiling dekat US. Kena tengok juga lah inventory tu. Kalau inventory tu mula meningkat, then harga pun akan efek jugalah. Bila supply banyak, macam cakap supply banyak je harga tak boleh naik. Apa kata apa tadi? Hibiscus. Okay, so tengok premium dia ada tak sini? Dividend yield tak ada, trend. Okay, ni tukar transaction info ataupun loans and warrant info. Okay, kita tengok premium dia berapa. Okay, so premium dia ni warrant WC ni terlalu tinggi lah. Okay, basically premium dia 95%. Jadi usually kalau premium dia antara 0 ke 5 ke 10% tu okay lagi. Okay, tapi ni premium dia 95%. Maknanya yang ni susah untuk dinaik sebanyak macam ordinary share dia. Okay, dia akan efek dia akan lambat. Okay, kalau premium dia negatif, selalunya dia akan cepatlah naik. Okay, dan orang akan tak sabar-sabar untuk beli sebab dia premium negatif ni maknanya kalau kita beli dan kita convert pada masa hari tu juga, kita terus akan dapat duit tanpa harga ordinary share dia naik. Okay, so tu makna segi premium lah. Okay, saya rasa itu je lah kot 2.45 dah ni. Okay, jadi kita sambung balik dalam grup. Kita sambung balik dalam grup VIP kita. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.